Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nilai dan etika dalam pemikiran sains dan teknologi. Dalam era dunia tanpa sepadan, semua maklumat hanyalah di hujung jari. Sains dan teknologi membawa kita kepada suatu perubahan kehidupan. Kemajuannya tidak boleh dinafikan. Namun, dalam pada itu ada juga yang menafikan tentang kesan sains dan teknologi. Berbagai kesimpulan yang boleh dibuat oleh individu berdasarkan pengamatan tentang kesan sains dan teknologi sama ada membawa kepada kemajuan maupun kemusnahan alam sejagat. Kami dari Grup 6 yang terdiri daripada Kawan Yingkiat, Muhammad Rahmat, Muhammad Azri Fahmi, Nur Aisyah Sulaiman, Hanif Nur Iqmal dan Nurul Afikah akan membincangkan dan mengupas berkaitan dengan isu nilai dan etika dalam pemikiran sains dan teknologi. Kenapa pemikiran sains dan teknologi memerlukan nilai dan etika? Secara amnya, nilai dan etika dalam sains dan teknologi adalah sebagai panduan hidup individu. Seseorang manusia itu perlu mempunyai panduan hidup dalam mengatur hidup mereka supaya tidak terpesong dari landasan yang sebenar. Manusia perlu mengikuti peraturan nilai dan etika yang telah ditetapkan oleh setiap agama atau negara. Selain itu, manusia juga memerlukan pertimbangan moral dalam menentukan sama ada sesuatu perkara betul atau tidak dalam kehidupan. Konsep asas nilai dan etika dapat dijadikan panduan hidup untuk manusia dalam mengatur hidup dan membuat pertimbangan untuk melaksanakan sesuatu. Yang kedua, melahirkan insan yang berakhlak mulia. Individu yang berakhlak mulia penting untuk melakukan sesuatu perkara dalam kehidupan. Sebagai contoh, pada zaman ini pelbagai isu mengenai masalah sosial di kalangan remaja sekarang seperti gejala merempit, dada, membuang bayi dan sebagainya. Dari situ kita dapat lihat sebenarnya nilai dan etika penting bagi mendidik remaja untuk menjadi seseorang yang berakhlak mulia ketika melakukan sesuatu. Pembentukan akhlak penting dalam seseorang manusia untuk mencerminkan sifat dan perlakuan mereka kelak dalam sains dan teknologi. Nilai dan etika pemikiran sains dan teknologi dalam pandangan Islam. Secara amnya dalam pandangan Islam, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan panduan hidup yang utama. Seseorang manusia itu perlu mempunyai panduan hidup dalam mengatur hidup mereka supaya tidak terpesong dari landasan sebenar ajaran Islam. Seorang ahli sains perlu mempunyai keimanan serta keyakinan yang kukuh kepada Allah dan sentiasa memohon bantuan daripadanya. Mereka perlu sedar Allah sentiasa melihat segala pemikiran dan perlakuan manusia. Yang keduanya adalah untuk mementingkan aspek kemanusiaan dan ihsan. Dalam penggunaan sains dan teknologi, aspek kemanusiaan dan ihsan merupakan suatu yang tidak boleh diabaikan. Para saintis adalah khalifah Allah di bumi. Mereka bertanggungjawab untuk membawa kemakmuran dan menjaga keharmonian. Yang ketiga adalah kepatuhan kepada syariah. Seseorang ahli sains perlu mempunyai ketaatan yang tinggi terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan Allah dengan mengambil kira persoalan halal dan haram dalam kerjayanya. Matlamat yang murni dalam pembangunan dan penggunaan teknologi seharusnya seiring dengan kaedah yang tidak melanggar batas-batas ajaran Islam. Ciri-ciri sains dan teknologi dalam Islam. Bersumberkan wahyu. Aktiviti sains dan teknologi adalah ibadah. Tidak bersifat bebas nilai. Memihak kepada kebenaran. Operasi pembuktian bersifat subjektif dan berasaskan niat yang baik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Untuk pandangan barat sini, firstlah kita akan tunjukkan orang-orang famous yang dengan apa yang diorang pernah cakap, satu phrases daripada diorang. Seperti J.K. Fiberman, dia pernah cakap sains dan teknologi dalam tamadun ialah kepandaian masyarakat mengeksploitasi material. Arnold Toynbee pula cakap teknologi ialah unsur yang membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti. Dan Albert Einstein cakap, I fear the day that technology will surpass our human interactions. The world will have a generation of idiots. But Steve Jobs cakap, selepas saya, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Dunia sudah tiada teknologi. So, ciri-ciri sains dan teknologi dalam barat, dia bersumberkan rasional dan kenyataan sains
dibuatnya hanya berdasarkan asas bukti yang meyakinkan. Maksudnya semua sains dan teknologi daripada dalam dekat barat, dia kena ada bukti yang means dia kena, it must be a truth but not hanya cakap sahaja. Dan pemecahan sains sebagai aktiviti yang kompleks, oleh itu dia dapat dipecah-pecahkan kepada disiplin-disiplin yang berbeza-beza dan subdisiplin yang berbeza daripada disiplin tersebut, dan dengan sub-subdisiplin pula daripada subdisiplin tersebut. Dan kesejagatan, walaupun sains bersifat sejagat, hasilnya ialah untuk orang mampu bayar. Dengan itu, rahsia dibolehkan. Dan individualisme, saintis seharusnya memisahkan diri mereka daripada keprihatinan mereka tentang sosial, politik dan ideologi, supaya barang yang diorang study tu lebih tepat. Selain itu, matlamat untuk menghalalkan cara. Disebabkan penyelidikan sains itu merupakan sesuatu yang baik dan penting kesejahteraan manusia, semua kaedahnya termasuk penggunaan haiwan hidup, manusia dan janin bayi dibenarkan. Dia tak ada limit. Untuk dapat facts ataupun dapat truth itu, apa-apa je cara kita buat akan dibenarkan sahaja. Dan kebebasan yang penuh. Kesemua usaha untuk mengawal penyelidikan sains perlu ditentang. Maksudnya untuk buat sesuatu kajian, dia takkan you are unlimited. So kebebasannya memang bagi penuh. Hasil pengetahuan baru daripada kajian adalah yang terpenting daripada aktiviti lain dan patut diberi sokongan penuh. So untuk dapat pengetahuan yang baru, untuk dapat hasil itu, yang penting hasil itu dekat cara untuk dapat dapat hasil pengetahuan tu tak penting. Yang penting tu dekat hasil pengetahuannya. So dia lebih penting daripada aktiviti semasa untuk dapatkan hasil ini. Dan untuk dapatkan hasil ini, semua aktiviti kena disokong dengan penuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hanif Nur Ikmal bin Omar akan menyambung pembentangan ini. Peranan nilai dan etika dalam pemikiran sains dan teknologi. Etika sains dan teknologi amat penting dalam bidang ini, antaranya adalah sebagai panduan kepada saintis dan teknokrat dalam melakukan kerja-kerja mereka, iaitu kerja-kerja penyelidikan. Dengan adanya etika, para pekaji dapat mengetahui etika buruk yang perlu dijauhi dalam menjalani sesuatu penyelidikan. Kepentingan etika juga adalah untuk menjaga kepentingan manusia dari kerakusan sains yang mengancam keselamatan manusia. Seperti mana yang kita tahu, etika juga dapat membantu para saintis untuk menghadkan penghasilan teknologi baru yang membahayakan manusia. Dengan adanya etika, para saintis yang mengikuti etika tersebut dapat melatih diri untuk menjadi lebih berdisiplin dalam melakukan tugasan mereka. Antara kesan yang diperolehi antaranya ialah melakukan kerja dengan tekun dan teliti, bijak menguruskan dan menepati masa. Dengan ciri-ciri tersebut, secara tidak langsung memberi impak yang positif kepada pembangunan teknologi semasa. Etika juga akan memastikan pengguna teknologi dapat digunakan secara berhemah. Konklusinya ialah kepentingan sistem nilai dan etika serta peranan sains dalam kehidupan di samping menekankan anjakan paradigma penyelesaian holistik terhadap isu-isu semasa, transformasi dan inovasi, falsafah sains dan teknologi dalam konteks dasar sains, teknologi dan inovasi negara sejajar dengan pembangunan industri 4.0 dan usaha ke arah mengihsankan sains dan teknologi. Isu-isu dalam sains dan teknologi serta kesan-kesan pengabaian nilai dan etika.
Terdapat beberapa isu etika dalam sains dan teknologi, antaranya ialah penyalahgunaan ubat-ubatan, pembedahan penukaran jantina dan juga penyalahgunaan teknologi maklumat. Isu yang pertama ialah penyalahgunaan ubat-ubatan. Kemajuan sains dan teknologi dalam bidang kimia dan biologi banyak membantu bidang perubatan mencipta pelbagai ubatan moden. Penemuan ubat-ubatan seperti ubat bius, ubat penahan sakit, ubat tidur, antibiotik, vaksin dan vitamin adalah bertujuan membantu menyembuhkan penyakit dengan lebih cepat dan mengurangkan kesakitan kepada pesakit. Namun, jika ubat-ubatan ini diambil secara berlebihan, iaitu tidak mengikut dos yang ditetapkan sehingga memudaratkan kesihatan, maka secara tidak langsung tujuan asal ubat-ubatan ini telah diselewengkan dengan cara yang tidak beretika. Penyalahgunaan ubat berlaku apabila seseorang itu mengambil ubat tidak mengikut arahan doktor ataupun ahli farmasi. Antara contoh-contoh ubat yang sering disalahgunakan ialah ubat tahan sakit, ubat tidur dan penenang, ubat perangsang, ubat batuk dan juga sersema. Ubat-ubatan ini diambil dengan tujuan untuk menimbulkan rasa gembira, teruja, berhayal, meningkatkan tenaga, mengurangkan rasa resah dan sebagainya. Kesan buruk yang bakal dialami oleh si pengambil ubat secara berlebihan ialah mereka akan merasa mengantuk, menurunkan kadar pernafasan, kadar denyutan jantung dan tekanan darah akan meningkat serta boleh berlaku kerosakan otak yang disebabkan oleh kekurangan oksigen ke otak apabila kadar pernafasan menurun secara mendadak. Isu yang kedua ialah isu pembedahan penukaran jantina. Kemajuan dunia perubatan telah memberikan manfaat yang besar terhadap golongan yang mengalami ketidaksempurnaan jantina melalui kaedah pembedahan. Namun, teknologi perubatan ini telah memberikan laluan bagi kalangan golongan transseksual untuk melakukan pertukaran jantina sesuai dengan naluri mereka. Malaysia tidak mempunyai perundangan spesifik untuk diaplikasikan apabila timbul masalah mengenai transseksual. Pertukaran jantina adalah perkara peribadi yang mempunyai sentimen agama. Oleh yang demikian, ia dikendalikan dengan merujuk kepada agama individu berkenaan. Bagi agama Islam, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan mengharamkan pembedahan pertukaran jantina dilakukan oleh golongan transseksual dan mengharuskan pembedahan bagi kalangan khunsa, iaitu mereka yang lahir dengan keadaan jantina yang tidak jelas. Fatwa telah menjelaskan bahawa perbuatan menukar jantina akan memberi implikasi dari aspek hukum syarak berkaitan perkahwinan, perwarisan, peribadatan, kematian dan hal-hal yang berkaitan kerana individu tersebut tetap akan diiktiraf mengikut jantina asal sewaktu mereka lahir. Isu yang ketiga ialah penyalahgunaan teknologi maklumat. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, penggunaan teknologi ini dilihat amat penting dan tidak boleh dinafikan keperluannya seiring dengan perubahan zaman. Namun, terdapat beberapa penyalahgunaan teknologi maklumat yang sering kali kita dengar, antaranya ialah jenayah cyber, melayari web yang tidak bermoral dan juga menyebarkan fitnah serta gosip. Jenayah cyber merupakan suatu bentuk perlakuan jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet yang mana penjenayah mampu melakukan penggodaman, memindahkan wang secara haram serta boleh mengelirukan mangsa dengan cara phishing. Mangsa yang terlibat akan mengalami kerugian wang ringgit tanpa disangka. Ketagihan melayari web-web yang tidak bermoral akan menjadi bertambah parah lagi terutamanya kepada kanak-kanak dan remaja di bawah umur sekiranya tidak dibendung dan dikawal oleh ibu bapa. Agama Islam telah melarang perlakuan yang boleh menghampiri zina dan menyuruh untuk menghindari perbuatan tercela. Penyalahgunaan ICT seperti menyebarkan fitnah dan gosip bagi tujuan memburukkan, memalukan atau menjatuhkan pihak lain semakin berleluasa. Menurut ajaran Islam, penyebaran fitnah adalah suatu jenayah yang sangat besar. Fitnah akan memberikan kesan buruk dan mencalarkan maruah serta kedudukan seseorang individu serta keluarganya. Maka adalah menjadi tanggungjawab seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan sumber dan informasi yang diterima adalah benar belaka. Kesan-kesan daripada isu-isu tersebut. Kesan penyalahgunaan ubat-ubatan.
Yang pertama, penyalahgunaan dadah. Terdedah kepada penyakit berjangkit seperti AIDS atau HIV, merosakkan institusi kekeluargaan, masalah kesihatan mental bagi individu yang berisiko, gangguan kepada fungsi otak. Yang kedua, kebergantungan secara berlebihan terhadap ubat, menyebabkan ketagihan terhadap ubat, tekanan darah tidak terkawal, kegagalan organ dalaman seperti kegagalan buah pinggang berfungsi. Yang ketiga, penggunaan ubat tidak mengikut peringkat umur yang ditetapkan, boleh menyebabkan penyakit berpanjangan, mendapat kesan sampingan terhadap kesihatan diri, berkemungkinan boleh memburukkan masalah kesihatan yang ada. Yang keempat, pengambilan ubat tidak mengikut dos yang ditetapkan, boleh menyebabkan ketagihan, meningkatkan kadar denyutan jantung dan tekanan darah, loya dan muntah. Kesan pembedahan jantina. Dari segi individu, maruah mereka akan tercala, dicaci, dimaki dan dipinggirkan oleh masyarakat setempat. Mereka akan menjadi lebih stres dan boleh membawa kepada tahap membunuh diri. Dari segi masyarakat, akan berpecah belah dan mundur. Menanggung malu dan kehormatan mereka akan tercela. Dari segi agama, maruah agama tercemar kerana setiap agama menolak hal tersebut. Agama akan dipandang rendah. Seterusnya adalah kesan penyalahgunaan teknologi maklumat. Yang pertama, menjejaskan keharmonian dan perpaduan negara. Menerima maklumat yang tidak tepat dan berlakunya kekacauan dan akan mengakibatkan salah faham dan pergaduhan berlaku antara masyarakat. Yang kedua, penyebaran bahan-bahan negatif. Bahan-bahan negatif boleh mempengaruhi pemikiran seseorang yang belum matang. Seterusnya, seseorang yang terpengaruhi boleh terdorong melakukan perkara yang tidak diingini. Yang ketiga, kes jenayah cyber bertambah. Data peribadi seseorang akan digodam dan memberikan tekanan perasaan terhadap mangsa. Yang keempat, pejuang papan kekunci atau dikenali sebagai keyboard warrior melakukan serangan cyber. Seseorang individu akan menjadi mangsa fitnah dan mendapat kecaman. Maruah diri dan keluarga diaibkan. Daripada perbincangan tadi, dapat kami simpulkan di mana kehidupan manusia pada hari ini bergantung kepada peredaran zaman. Faktor ini menjadi cabaran kepada manusia untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Kehidupan zaman moden ini lebih kompleks di mana keperluan asas seperti dengan wang ringgit serta kebendaan menjadi taruhan dalam hidup. Perasaan yang tidak pernah puas menjadikan nilai dan etika tidak lagi penting. Hanya untuk mengejar impian dan mengecapi kehidupan materialistik semata-mata. Oleh yang demikian, peranan nilai dan etika dalam dunia semakin moden jangan dipinggirkan bagi memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang memberi faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat.